berjaya membangunkan industri halal ini di peringkat global, sehingga kan sudah banyak negara yang mula menyedari akan potensi di dalam sektor ini dan telah mengubah cara pengeluaran bahan makanan contohnya supaya halal dan boleh dijual dalam pasaran-pasaran halal. Walaupun begitu, tumpuan Malaysia ialah untuk mewujudkan dalam pasaran kita sendiri keupayaan untuk ekosistem yang serba halal. Maksudnya bukan hanya dari segi pembuatan produk, tetapi dari segi ramuannya, dari segi perkhidmatan seperti logistik, sampailah ke tahap kewangannya pun halal. Saya sebagai player dalam industri halal, saya perlu melihat satu produk yang betul-betul yang boleh pergi world market, international market, seperti macam cas manggis itu something produk yang orang belum nampak lagi. So, dan pengeluarannya hanya di Malaysia sahaja dan di Thailand ataupun di Indonesia. Tapi potensi di sinilah kita tidak ada pesaing yang banyak. Jadi kalau boleh kita create benda ni supaya benda ni boleh jadi sebagai mana multi-billion business project. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nazri Kahar dalam siaran langsung agenda Awani di studio Awani di Bukit Kewangan, Kuala Lumpur. Industri halal Malaysia akan berkembang sekitar 30 bilion pada 2012 dan antara yang menjadi kata pun batu loncatan untuk kita melihat bagaimana Malaysia patut menerajui industri halal dunia, kerana kita sudah menganjurkan MIHAS misalnya lebih daripada 8 tahun dan masuk tahun ke-9 pada tahun ini, dan tahun depan akan menjelang ulang tahun ke-10 MIHAS. Dan juga apakah yang signifikan terhadap industri halal Malaysia dan juga bagaimana kita menerajui dunia tentang isu halal ini. Jadi itu yang akan kita bincangkan. Halal Hub Dunia Cabaran Malaysia bersama saya di studio Datuk Zakaria Kamarudin, Timbalan Ketua Eksekutif Matrix. Selamat datang Datuk. Terima kasih ke Astro Awani, dan Cik Syukri Abdullah, orang kuat kita, pengasas MIHAS, sekali lagi datang ke Astro Awani. Ni hari raya sedang berlangsung ni 3 hari di KLCC ni kan. Sempat juga datang ke studio Awani. Mungkin saya terus kepada Cik Syukri dulu. Mungkin dah masuk tahun ke-9. Saya rasa Cik Syukri involved ataupun terlibat dalam MIHAS ni daripada hari pertama MIHAS hinggalah ke hari ini. Kalau anak kecil tu dah sampai sekarang 9 tahun tu nak masuk darjah 3. Tahun depan mungkin nak masuk darjah 4. Jadi dia dah kira orang kata pun dah cukup dewasa, walaupun masih kanak-kanak lagi, tapi mungkin kematangan yang sudah ada. Banyak perspektif mengatakan kita tidak mahu hanya menumpukan industri halal bertumpukan kepada makanan dan juga perbankan Islam atau kewangan Islam. Halal adalah beyond that, atau mengatasi segala itu, adalah cara hidup dan sebagainya. Bagaimana MIHAS agaknya kita akan melihat perkembangan MIHAS daripada hari pertama sampai sekarang pada Cik Syukri? Okey, mula dianjurkan 2004 di BINS, saya ingat lagi masa pertama kali kami pun masih bertatih dengan halal ni. So semua masuklah tangkap muat. Tapi alhamdulillah, walaupun tangkap muat dengan adanya JAKIM bantu kami, dengan kerajaan masih indirectly bantu kami dapat memastikan kebanyakan dari produk itu adalah satu produk yang bagus. Tapi most of it, dalam 70% adalah non-export, kecil-kecilan, packaging tak ada dan everything. Dan masuk tahun kedua seronok masuk tahun kedua, yang tak ada packaging dah ada packaging. Yang ada packaging dia cantik, dia tengok. So I found out yang perkara macam MIHAS ni, platform ni memberi idea, memberi pejabat minda and everything, I give you ideas macam mana nak perkembangkan produk you, macam mana nak gerakkan produk you. Dan satu lagi adalah di mana saya lihat buyers saya datang, walaupun tahun pertama kita ada buyers dah. Buyers datang, mereka datang, kita tengok kadang dia tak tengok packaging yang besar tu. Dia tengok dia nak raw material. Janji dapat raw material, ada quality, dia bawa balik. So jadi ini semua memberi banyak idea, macam-macam angle kepada usahawan kita. Dan hari ini kita lihat, kita tengok booth dia, dulu kata booth semua share scheme. Hari ini booth dia, satu syarikat akan belanjakan lebih kurang, nak beli booth saja dah 6,000 dah. Nak buat booth yang sikit pun dah kat 10,000, 16,000. Ada booth 100,000, ada booth 150,000. Bayangkan usahawan ni banyak yang mereka dapat daripada industri halal. Ini saya kata the lucrativeness of the market. So perkembangan yang kita dapat lihat secara ketara menunjukkan ini adalah industri yang boleh dipergiatkan, yang boleh disokong oleh kerajaan untuk terus dengan melihat perkembangan MIHAS yang dulu sampai sekarang.
Adakah kita mahu, pada pandangan Datuk Zakaria, adakah kita mahu kita hanya menjadi seorang ataupun pemangkin ataupun facilitator yang lebih orang kata pun directnya seorang kita sebagai penganjur semata-mata, kerana kita tahu apabila jadi penganjur kita akan melihat dari sudut fizikalnya penganjuran, daripada tak ada bus ke bus yang hebat 150,000 Cik Syukri kata, daripada packaging yang teruk sekarang dah boleh orang kata pun export market punya level packaging dan sebagainya. Adakah itu semata-mata ataupun kita lihat dengan nilai yang seperti mana Cik Syukri katakan di luar sana pasaran global yang sekitar 1.8 bilion umat Islam, itu umat Islam, belum lagi bukan Islam. Saya rasa halal ini merentasi bangsa, merentasi agama dan sebagainya. Jadi pandangan Cik Zakaria, kita melihat pembangunan industri halal di Malaysia ni sebagai satu pembangunan yang holistik, yang menyeluruh, yang berterusan, dan kita mau menjadi pemimpin yang kehadapan menerajui pembangunan industri halal, bukan peringkat regional saja tetapi peringkat global. So di bawah Plan Indo Industri Halal Malaysia, promosi is just one aspect of it. Kita ada industry development, the players, kita ada sistem pengiktirafan, accreditation, recognition, pengiktirafan daripada negara luar. Kalau kita nak memajukan industri halal ni, kita tak boleh memajukan secara berseorangan, bersendirian. Mesti memerlukan kerjasama, collaboration, bukan saja dengan antara kerajaan dengan pihak swasta di Malaysia, tetapi dengan badan-badan pengiktiraf halal di luar sana yang boleh sama-sama mengiktiraf produk halal kita, dan kita pun mengiktiraf produk halal dia. Di situ boleh memudahkan perdagangan dua hala antara bangsa, dan dari situ kita lihat industri itu sendiri akan bercambah, bertumbuh, dan memerlukan penglibatan semua pihak, bukan saja kerajaan yang menyediakan suasana yang sesuai untuk urus niaga industri halal ni, tetapi ada perbankan dia, ada logistik dia yang membolehkan produk halal ni dibawa daripada satu tempat ke satu tempat dengan memastikan kesucian, kebersihan yang terjamin, dan juga satu sistem yang di mana trust, kepercayaan daripada integriti halal itu sendiri diyakini oleh para pengguna, bukan saja pengguna setempat tetapi yang di luar sana. Dan dalam konteks itu kita mahu melihat Malaysia ini, negara kita menjadi champion dalam halal integriti. Itu sebabnya kita wujudkan banyak penyelidikan, badan-badan yang mengiktiraf, JAKIM sendiri yang mengepalai pengiktirafan di peringkat nasional, dan selepas itu kita cuba menjadi satu tanda aras kepada negara lain. Bukan kita cuba menonjolkan kita lebih pandai, tetapi kita mahu mereka bersama dengan kita mengorak langkah supaya industri halal itu boleh dibawa ke peringkat yang lebih tinggi. Kalau kita nak menerajui ataupun membawa bersama rakan-rakan yang lain di luar sana dan melihat kita dah ada track record ataupun kita punya ataupun pengalaman kita yang hebat dari sudut rujukan pengawalan halal dan juga integriti halal itu, keyakinan itu cukup hebat jika dari perspektif orang luar, sama ada di Eropah, di Timur Tengah dan juga di Amerika Syarikat sendiri. Tetapi adakah setakat itu saja? Kerana kita tahu apabila kita nak mencari rakan kongsi, mereka nak melihat apa yang kita sudah lakukan, bukan setakat menyediakan orang kata pun platform itu sendiri, tetapi dari sudut pendekatan yang lebih holistik, dia punya value chain-nya, dia punya sistemnya dan sebagainya. Jadi kita rehat sebentar, jumpa lagi selepas ini. Dalam Pelan Indo Industri Halal Malaysia, kita ingin menjadikan Malaysia sebagai satu menyediakan platform yang terbaik untuk mempromosikan visi halal itu. Adakah Cik Syukri sudah melihat sepanjang 9 tahun penganjuran MIHAS ini sudah tercapai, ataupun kita masih orang kata pun terpaksa orang kata pun buat lebih banyak kerja-kerja yang lebih hebat selepas ini? Saya rasa lepas 9 tahun banyak lagi perkara yang kena buat lah. Basically saya rasa kita kena buat satu change in mind, a shift. So basically saya rasa di mana kita sekarang macam Malaysia,
kita selalu komplain, kita kata raw material tak cukup, so orang bila nak ekspor yang banyak kita tak jual dan everything. So ini merupakan satu masalah. Saya rasa kalau let's say we sit down together boleh. Tadi kita bincang basically Malaysia dengan kekuatan apa? Kita PIY kan. PIY yang kita memang terkenal dan diterima serata dunia. Walaupun orang negara lain cakap yang saya lagi bagus, tapi macam mana pun, what's the fact? The fact is Malaysian Halal Certificate adalah diterima di mana? Itu kekuatan kita. Dan sekiranya produk itu datang dari Malaysia, senang jual. Now, siapakah yang ada banyak raw material? Indonesia. Siapakah yang ada kekuatan memproses? Thailand. Siapakah ada proses marketing strength? Singapore. So kita boleh gabung. This is something yang future lah. I really want one day kalau boleh melalui MIHAS atau kerajaan ataupun ASEAN, di mana kita boleh gabungkan kekuatan ASEAN ni untuk menggerakkan satu produk yang dapat raw material daripada Indonesia. Banyak raw material yang dapat scientific punya macam mana proses produk tu daripada Thailand. Shop halal di sini. Tanya saudara kita dekat Singapore, macam mana nak jual? Why not? Okay, but we sell it from here. Collaboration. One day, this is the way forward, insyaAllah. Sukar ke Datuk Zakaria melihat kolaborasi itu dilakukan di Malaysia kerana kita ada kekuatan itu dan kita mempunyai rakan-rakan yang menghormati kita juga? Dia dalam konteks ni business dictates. Masing-masing macam saya kata tadi ada kelebihan masing-masing. Kita tidak perlu cuba bersaing antara satu lain dalam bidang yang sama. Kita identify kepakaran masing-masing, dan kenapa tidak kita cari titik pertemuan untuk memajukan industri itu dan masing-masing mendapat keuntungan daripadanya. Itu adalah saya rasa lebih wajar, lebih bijak. Ini berkaitan dengan perancangan kita untuk menjadikan Malaysia sebagai Global Halal Hub. Global Halal Hub ni maksudnya segala pengiktirafan, pembungkusan dan yang berkaitan dengan pembungkusan produk dan pengiktirafan produk dilakukan di negara kita. Itu sebab kerajaan banyak memperuntukkan masa dan juga peruntukan untuk membangunkan halal parks di Malaysia. Sekarang kita dah ada 9. Sebenarnya dalam konteks yang lebih luas kita bilangannya lebih banyak, tapi kita utamakan yang 9 dulu yang telah pun mendapat status Halmas. Halmas. So daripada wujudnya industri halal park ni, boleh kita tumpukan pembangunan industri halal bentuk hiliran dan disokong dengan perbankannya, logistiknya, dan juga international network. Itu sebab dalam MIHAS dan juga World Halal Research dan World Halal Forum yang kita anjurkan dalam Malaysia Halal Week dalam minggu ni, bermula daripada hari Senin hingga hari Sabtu ni, kita kumpulkan segala kekuatan, cerdik pandai, kepakaran daripada seluruh dunia di Kuala Lumpur ni untuk memikirkan secara bersama apakah strategi yang sesuai, gabungan antara kepakaran tu tadi yang boleh kita gembleng untuk memacu pembangunan industri halal dengan lebih berkesan dan berterusan. Kalau kita lihat Cik Syukri, kalau kita lihat kalau World Halal Forum, World Halal Research dan juga MIHAS menjadi induk dan sebagainya, kita boleh jadikan satu produk buatan Malaysia dan kita boleh ekspor ataupun untuk World Halal Research based in Europe, based in Middle East, dan di South America ataupun di Timur Jauh, di Jepun ataupun Korea. Kerana kita tahu World Economic Forum based di Davos, tetapi dia akan ekspor level ikut regional dan sebagainya, termasuk di South East Asia ni dan sebagainya. Mungkin ke tahap itu untuk kita menggembeleng kekuatan dunia halal itu dan akhirnya akan referensnya di Kuala Lumpur. Adakah itu hala tuju kita sebenarnya? Itu adalah impian saya. Impian saya apabila kami asaskan MIHAS 2004. Impian kami adalah satu hari nanti di mana The World Halal Forum, maksud World Halal Forum aja. World Research tidak ada lagi. Impian kami adalah di mana kita bersama-sama World Halal Forum dengan MIHAS. Okey, kita nak dalam masa 5 tahun, tahun ke-6 kita akan pergi ke Bangkok. Tahun lepas tu balik ke Malaysia. Lepas pergi ke Cape Town, balik ke Malaysia. Lepas pergi ke
London balik ke Malaysia, Australia balik ke Malaysia. So ini cara kami nak buat. Tapi at the moment kita rasa kita belum lagi, because of beberapa strategi yang kita belum pakai lagi. Kita guna the certainty that we have need to meet, we haven't met, so kita kena tunggu perkara tu. Ini adalah juga satu lagi yang kita selalu bincang dalam lingkungan kami, halal aktivis. Kita selalu cakap, bukan sahaja MIHAS dengan World Halal Forum, kita cakap logo halal kita. Di mana di Malaysia ramai rakyat tak tahu logo halal ni kerajaan highly subsidized. Kalau pergi luar negara, satu produk tu orang tak charge, pergi you pergi inspection orang tak charge. Satu produk 0.01 sen. 1 juta produk berapa? So ini kita buat. Kalau kita keluar dengan logo halal Malaysia ke satu tempat dan buka. Ini adalah personal opinion saya lah. Yang kita sepatutnya menjual logo halal kita dengan, kalau ISO boleh, dengan ada standard-standard, dengan ada cara-cara untuk kekang, cara-cara untuk kontrol, implement, analyze, why not halal kita buat macam tu. So ini adalah dua perkara. Satu adalah MIHAS dengan ni, dan lebih besar tu adalah logo halal Malaysia dieksport dengan kekuatan kita sendiri jaga negara tu. Datuk, kita nak tanya selepas ini, bagaimana kita lihat kekuatan dalaman kita? Adakah industri kita, pemain-pemain kita sudah bersedia ataupun mendominasi halal ni daripada peringkat yang paling asas hinggalah peringkat paling tinggi? Dia punya value chain, dia punya rantaian itu daripada raw material sampai ke ataupun berada di rak di kedai-kedai ataupun di perkhidmatan-perkhidmatan itu, adakah benar-benar menepati piawaian halal? Kerana kita tahu di luar sana mereka melihat ke arah itu sekarang, bukan setakat ada logo halal, mereka melihat ataupun halalan thayyibah itu. Halalan thayyibah maksudnya bersih, sebersih-bersihnya. Jadi kita akan tanya pandangan Datuk dan Cik Syukri. Kita rehat sebentar, jumpa lagi selepas ini. Cabaran utama antara yang menjadi persoalan aktivis halal, seperti kata Cik Syukri saya memetik tadi, katakan bahawa antara cabaran utama untuk menjadikan Malaysia sebagai halal hub adalah untuk kita mengadaptasi cara hidup halal itu. The best practice ataupun cara-cara praktikal yang paling hebat ada di Malaysia. Adakah itu sudah ada di kalangan pemain-pemain industri kita, Datuk Zakaria? Dia begini, kita melihat pertumbuhan industri halal tu mesti ada push and pull punya faktor. Push factor tu daripada kerajaan misalnya menetapkan garis-garis panduan yang mesti diikuti. Kalau tidak, orang tak ada trust, tak ada integrity. Pull factor tu adalah di mana para pengguna, termasuk you dengan saya, menuntut produk halal tu dipersembahkan dalam bentuk yang kita kehendaki dan disokong oleh badan yang mengiktiraf dan integriti halal tu terjamin. Jadi di situ kita melihat gabungan antara push dan pull factor tu sama penting dia. Kita tidak dapat melihat satu industri hanya berkembang apabila ada enforcement semata-mata. JAKIM pergi serbu restoran itu dan premis itu kerana kotor dan diragui kehalalan produknya misalnya. Itu tidak menyokong pertumbuhan industri pada pandangan saya lah. Apa yang lebih penting dalam pertumbuhan industri itu ialah keyakinan yang ada, trust dalam pengguna, dan mereka menuntut supaya produk itu disediakan. Kita melihat contoh, saya melihat contoh di Eropah misalnya, di universiti misalnya, di mana terdapat bilangan penuntut yang menganut agama Islam. Mereka atas desakan mereka, tuntutan mereka, pihak universiti menyediakan kafeteria yang menyediakan makanan dan minuman yang halal. Dia berbeza, dia punya premise separate, totally separated. Dia punya peralatan, utensil, sudu, garpu, dia semua tidak dicampur dengan diasingkan. Dan di situ kebersihannya menuruti tuntutan syariah kita. Dan ini apabila dilihat, diperhatikan oleh penuntut yang bukan beragama Islam, mereka tertarik. Mereka merasa ingin mengetahui dengan lebih mendalam apa itu Islam sebenarnya. Islam menuntut perkara yang baik, perkara yang elok untuk kita ambil, sebab makanan kita masuk dalam badan kita. Dan apabila makanan yang kita ambil itu suci, bersih dan halal, sudah tentu dia akan diterjemahkan dalam bentuk bagaimana kita menjalani hidup kita seharian. Kita berinteraksi dengan rakan kita, keluarga kita, masyarakat.
tindak balas kita, sama ada kita amanah atau tidak, itu semua menjadi ada hubung kait dengan industri halal. Jadi apabila dia berkembang dalam bentuk cara hidup, corak hidup, dia lebih mudah untuk memenangi perhatian dan juga minat daripada penduduk-penduduk yang bukan beragama Islam untuk turut sama meminta produk halal ini, kerana mereka tidak mahu ketinggalan dalam konteks mengharungi hidup yang lebih. Pengalaman Cik Syukri, kalau kita lihat di Malaysia, kadang-kadang kita orang kata pun ambil mudah, take for granted, kerana kita tahulah kita adalah agama Islam, adalah agama rasmi, populasi Islam agak besar di Malaysia dan sebagainya. Jadi kita rasa tak ada masalah setiap kali kita memasuki ruang restoran, masuk hotel, check in mana-mana ataupun tempat-tempat rekreasi ataupun sebagainya. Tetapi dari situ juga kita lihat ada yang ambil mudah kesempatan itu, kerana kita tidak diwajibkan mengambil persijilan halal dan sebagainya. Jadi perkhidmatan, pembekal-pembekal dan sebagainya tidak mengatakan bersungguh-sungguh. Sedangkan itulah orang kata pun cara kita menetapkan piawaian Malaysia itu sendiri. Perang Cik Syukri. Yalah, macam apa yang berlaku sekarang, kerana masalah-masalah ni semua, JAKIM baru-baru ni telah menetapkan hanya satu logo sahaja yang boleh guna pakai. Dulu semua orang berletak halal dan semuanya halal kononnya. Tapi ramai yang tak faham. Saya baca dalam blog-blog lepas JAKIM mengadakan beberapa siri penerangan, ramai tak faham. Ramai usahawan kata, apakah produk yang kita masak tu jadi haram? Adakah kalau kita masak rumah atau kenduri yang pakcik saya mufti tu buat salah? Saya kata ini mereka tak faham masalah sebenar. Masalah kita hari ni hidup bukan macam dulu Dulu kita petik dari rumah, belakang rumah kita masak jadi. Hari ni kita petik belakang rumah boleh, tapi masak kan letak kicap, kena letak macam-macam. Kicap tu dari mana? Kicap walaupun dibuat oleh Tok Haji pun halal dia, depends raw material dia. Okey, raw material kicap satu lah senang. Kita kat kicap bagi MSG dia. Dalam dia ada MSG. MSG dibuat dari mana? Dua. Amino acid. Amino acid dia buat daripada tapioka ataupun tulang. Tulang mana? Jawab sendiri. So ini yang ramai orang tak tahu. The only way kalau kita nak tahu halal tak halal satu produk itu, logo halal bukan dibuat sendiri dari JAKIM. Sebab JAKIM kita tahu macam mana. Bukan senang 6 bulan. Kadang nak orang cakap lamanya. Ingat senang dapat halal. Inilah semua yang dibuat. Tapi kalau rakyat tak faham perkara ni, kita ambil mudah, kita pergi kat kedai, kita ambil campak je dalam troli kita. We does not support the industry. Apabila pengguna support industri dan pembekal yang tak ada halal, what happened to my market drop? Dia tak ada pilihan. Dia tak ada pilihan, dia kena juga dapat halal dan market semua yang menjadi halal. Saya rasa kita menjurus ke arah itu. Saya rasa rakyat Malaysia mula membuka mata, mula peka terhadap apa yang mereka inginkan, apa yang mereka guna, apa yang mereka lalui dan sebagainya. Dan mereka pula hebat apabila berada di luar negara. Tetapi di Malaysia mereka ambil mudah dan sebagainya. Saya rasa MIHAS dah melakukan perkara yang cukup hebat, dan begitu juga Matrix untuk menjadikan Malaysia sebagai halal hub dunia. Dan usaha ini perlu bersama-sama dibawa bersama oleh komuniti rakyat dan juga pihak industri dan sebagainya. Terima kasih kepada Datuk Zakaria, terima kasih kepada Cik Syukri yang tidak serik datang ke Esrawani. InsyaAllah kita akan panggil lagi. Bagi anda yang ada sebarang pandangan, hantarkan ke Facebook kami, ke Twitter kami dan ke email kami. InsyaAllah kita akan berdebat di sana. Bagi mereka yang ada kesempatan nak datang ke MIHAS, silakan ke hujung minggu ini, hari terakhir untuk terbuka untuk orang awam. Orang industri boleh datang pada bila-bila masa. Atas 18 saja. Bawah 18 tak boleh. Okey, itu standard. Kena jaga standard. Okey, terima kasih. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam edisi yang lain pula. Sekian, Assalamualaikum. Jumpa lagi. Terima kasih.